Kalau tak ada usaha pada ustaz-ustaz macam kita ni ceramah merata. Cari duit untuk sekolah. Tak tahu tuan. Sebab mereka kata jenis-jenis macam kami ni penunggang agama wang. Penunggang agama. Jadi kaya dengan berceramah. Penunggang agama, dia kata kat saya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Jafri. Terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Darul Faizin, pada pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bila sebut tentang hijrah ni, dia ada 3 rukun. Pertama niat, kedua hijrah, ketiga jihad. Bukan rukun tu macam rukun nikah kat semua. Bukan niat tu macam niat sahaja aku hijrah kerana Allah Ta'ala. Pergi 4 rakaat pula, lagi masalah tu. Nah, sahaja aku hijrah 4 rakaat, oh sudah bila masa pula 4. Niat tu. Sebab ada orang yang hijrah bukan niat kerana Allah. Kamu hang dah tak tikam nombor din. Tu hijrah dah, malah tikam lah, taubat lah. Awak tak pernah kena. Tu malah tikam, tak pernah kena. Jadi niat dia hijrah sebab tak kena. Serupa lah kita kat nak. Lawa kat nak lah ni, pakai purdah semua elok lah. Allah, nampak mata lah. Sejak mai sini hijrah, Ustaz, bagus lah. Dulu sungguhlah zaman jahiliah, tak mai jumpa Ustaz Jafri ni, Allah. Lagi muka nak dah beruban. Tengkok ni, dia kata Ustaz, macam itik. Macam itik ada hambat kita. Tuan-tuan pernah jumpa itik tu. Kita pergi rumah orang, dia duk hambat kita. Angsa ke itik. Wow, kang duk hambat tu. Dia kata malu kat orang tu yang pakai purdah apa semua. Cuba rambut hitam lagi. Tengkok elok cekang muka. Kalau pakai tudung pun nampak Woody Woodpecker. Maknanya dia bertudung sebab tua. Dia bertudung sebab uban. Dia kata kalau tak pakai Ustaz macam puaka ni rapik Ustaz. Itu niat tak kena hijrah. Niat tak kena. Kadang-kadang niat di hijrah tu sebab trend. Trend zaman sekarang ni semua orang tutup aurat. Kalau tak tutup tu orang duk tengok. Dia kata kena tutup juga. Kalau dia tak tutup, sekali lagi orang tak mai kenuri rumah dia, orang tak pergi baca marhaban. Nak naik mendui, naik buayan, orang tak mai, dia kata kena pakai. Sekali lagi kalau aku sakit, aku demam, orang tak mai uruskan ke apa, aku dia tunjuk muka kat surau. Dulu tak tunjuk lah. Lah ni dia fikir lah, abang besok mati demam, siapa nak mai. Tak apa panggil tu imam tu juga, tunjuk-tunjuk lah muka tu. Tunjuk dia tengok tu imam, tengok tengok dia. Awak yang pergi sangat tu, sebab nak bagi tahu yang dia tu mai masjid. Nanti kalau dia sakit demam sekali lagi, hampa tolonglah tengok aku. Inilah bentuk niat yang tak kena. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau kamu hijrah pasal perempuan, kalau kamu hijrah pasal dunia, dapat perempuan. Kalau kamu hijrah kerana dapat. Tapi yang kita nak ialah hijrah kerana Allah. Nak sampai tahap kerana Allah tu. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni, dia bagi pada kita ni hidayah macam-macam. Pergi carilah. Dia kata, Ustaz, Allah tak bagi hidayah, tak. Dah tak cari. Hidayah ni kena cari kat semua. Kalau duduk di rumah main TikTok. Awak tak bayang kat Zoom, hidayah tak ada. Bukan salah kat Zoom, salah Tuhan. Kidaf ada, komplek Islam ni, Darul Faizin ni ada. Tak mau main. Tak mahmud nu tak apa lah, tak kata hak budak sekolah punya. Masjid bersepah, kuliah belambak, awak tak main. Kuliah dalam Facebook, kuliah dalam TikTok,
ceramah di radio Kedah, ceramah Jabatan Agama berlambak dak, tak mau pi, tak mau join, tak mau ikut, tiba-tiba cakap Allah tak bagi hidayah kat saya. Hidayah ni kena cari, macam kita cari rezeki duduk dalam rumah, carilah. Nah, Yash, oh Yash, cari. Dah ada mak'ur dah? Dah ada mak'ur dah? Belum lagi. Okay. Sok cari mak'ur. Okay. Nama dia sedap, oh Yash. Dia ada satu Hindustan, nama dia Yash Chopra. Nama dia. Mesti ayah dia minat Hindustan. Yash Chopra. Jadi yang pertama sekali niat. Niat kerana Allah Ta'ala. Kerana nak tak nak, kita pasti melalui proses hijrah. Suka ataupun tak suka, proses hijrah tetap berlaku. Ada yang dipanggil hijrah alam. Hijrah alam. Mereka suruh pergi depan ikat nak weh. Mai panggil, bawa anak mai depan. Tu atas petah tu kita apa, kursi sebelah ni kosong kat nak mai duduk sebelah tak apa eh. Kita buat ayah anak-anak atas ni. Belajar tahfiz ada dah. Mai kat suruh mai. Mai tak apa, saya tak tanya saya soal je. Sama tak soal tanya. Baik. Jadi hak mana tak nampak saya kena ke spek entah. Punya dekat tak nampak entah ni. Baik. Tak mana duk suruh dia peranjak depan lupa entah. Jadi tuan-tuan, yang kita kena cari ialah apa nama hijrah tadi ni. Berubah, nak tak nak hijrah pasti berlaku. Daripada alam rahim, alam roh pi ke alam rahim. Dari alam rahim sekarang alam dunia. Nak tak nak lepas ni alam barzakh. Nak tak nak. Macam adik-adik ni. Nak tak nak lepas ni akan hijrah masuk alam remaja. Alam belia. Cuba akak-akak tengok anak kita tu. Tu Kak Som duk pegang anak. Anak ke cucu? Kak Som? Anak. Nampak, geram lah, besar-besar tu seronok main lah. Boleh lah Kak Som cakap, kalau boleh biarlah Ustaz besar tu sampai bila-bila. Duk tara tu Ustaz. Tak mau besar-besar dah, payah duk tara tu ya. Tak boleh, dia mesti jadi besar. Kita ni ubah lah macam mana pun tak boleh buat apa dah. Uban main juga Kak Som. Ada yang bagi muka ni cekang, dia tarik, bagi muka ni cekang, mai ke tengkok. Titik serati. Muka boleh tegang, tapi tangan tetap kedut. Nak tak nak, hang akan hijrah lepas ni. Pi mana? Pi kubur. Sebab itu tuan-tuan, umur ni, di dunia ni pendek. Kita di dunia ni pendek. Yang Kak Tipah umur lah apa Kak Tipah? 50 apa? Oh ingat 54 lah. Tak nampak Ustaz. Tak nampak lah. Rasa tak 64 tu. Yang kita rasa lah. Umur yang kita rasa ni apa? Hak sekarang. Hak 74, 73, 72, tak ingat dah. Tak ada siapa dah yang duk ingat umur 70, duk ingat masa umur dia. Tak rasa apa dah. Yang kita ingat sekarang, yang kita duk rasa umur kita bila? Sekarang. Hak semalam pun tak tahu dah. Semalam saya ceramah di Melaka pun tak ingat dah. Pagi tadi saya ceramah di radio, di TV Hijrah. Tengah hari tadi di Sungkai, malam ni dengan tuan-tuan. Tak ingat apa dah. Yang saya duk rasa sekarang dengan tuan-tuan sekarang. Menunjukkan bahawa singkat. Tengok-tengok besar dah anak kita. Ni anak hang. Ya itu kah lo besar lah no. Ini perkataan tu. Ni isteri hang din. Lo besar no. Tu dah sihat kau. Yang tu gemuk ke besar. Sedap-sedap tuan-tuan ni berapa tahun dah Ustaz sekolah Ustaz? 11 tahun je. Sat je. Dia nama apa?
sedang. Dalam bahasa lain, tahu-tahulah 11 tahun dah. Lah, sedang tak sedang 11 tahun dah. Sak tak? Sak ya. Sak ya tuan-tuan. Allah. Saya kena serangan jantung 2016. Lah, 8 tahun dah. Sak ya. Tak sedang apa. Lah, saya ada cucu 2 orang. Lah, tahu-tahu 2 orang ada cucu. Ni yang kata masa ni. Jadi ada masa yang cepat yang kita rasa sangat. Yang kita rasa lambat masa tu bila? Lamanya masa ni bila? Sekarang. Bila dia nak habis lemah aku. Nampak tak? Nampak tak? Bila nak habis ceramah aku lemah ustaz ni. Semayang rasa lama. Baca Quran rasa lambat. Puasa lagi lambat. Ni nak masuk tadi 7.34 buka maghrib tadi no. Hak kita duk puasa hari ni ni. Oh lambatnya. Kuala Lumpur bang dah. Awak lah yang kita tak bang lagi. Bang depa komat tu dan minum air seteguk dengan kurma sebiji. Habis semayang mai kuliah pula dah. Ceramah pula. Tak ada nak makan. Tu yang tengah duduk dengar ceramah. Apa kawan sini lah dia Afrika no. Makanlah Kak Som. Oi, saya tak marah saya tahu puasa. Dia punya makan lah bila saya tengok belah laki-laki tu, dia makan ngom. Bila saya tengok dia diam. Padahal mulut ni penuh ni. Tu yang tersedak tu. Tepuk belakang. Nampak ni. Makanlah pasal saya tahu kita duk puasa ni, Muharram ni tuan-tuan. Jadi hak kita duk rasa lambat ni apa? Bila kita buat berkebajikan. Bila kita buat benda yang bermanfaat. Maka kita menikmati masa tu. Lagi lama kita duduk dalam masa ibadat tadi, lagi seronok tuan-tuan. Sebab itu, mana yang paling bagus? Yang sekejap tadi ke yang panjang? Sudah pasti yang panjang bagus. Sebab Nabi kata, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Nabi kata, siapakah yang paling baik di kalangan kita? Akak-akak tengok anak-anak tahfiz. Baik, budak-budak tu, ya Allah, seronoknya depa. Baru wakil balik semalam. Tak ada dosa apa lah. Yash kan ada dosa apa, Yash? Tak kata apa lah. Hello, ya Muiz tak ada dosa apa. Mana Muiz? Muiz tak ada Muiz. Angkat tangan kuat. Tinggi. Dia kan ada dosa apa? Seronok jadi budak-budak jernih muka. Anak-anak ni pula tengok kita pula seronok jadi orang tua. Lama puasa dah, lama dah semayang dah, pi umrah 3-4 kali dah, haji dah 2 kali dah, khatam Quran tak tahu nak habaq dah. Zikir ni cincin tu jadi tasbih lah. Dulu sungguh tasbih tu dia, mai salah mai. Dulu tasbih panjang tu. Baru ni ada orang main sekolah saya, dia turun kereta, dia bawa tasbih. Keluar kereta tu, tasbih tu kena ke tanah. Tu dia punya panjang tu. Nah. Lah ni tasbih letak di jari ni. Makcik ni duk tasbih, duk zikir ni 4,000 kali dia makcik. 4,000 kali lah. Oh tu ya, dia best friend. Dia macam tu lah. Dia best friend kadang kok celah ni lah apa lah kok dan dia tak ada. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi macam-macam kata hak ni baik, yang ni pun baik, kita ikut Nabi lah. Nabi kata yang paling baik ialah orang yang paling panjang umurnya. Tetapi baik amalan dia. Wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalan dia. Jadi tuan-tuan, jom kita minta pada Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah, aku nak buat ibadat, aku nak hijrah yang terbaik. Arah tu, sebab tu tadi tajuk tu bagus. Saya pergi tengok pekan tadi, tengok poster depa tu. Hijrah perlu arah. Hijrah perlu arah. Arah apa? Aku nak jadi orang yang panjang umur, aku nak jadi orang yang tua.
dan dalam tua tu aku nak buat amalan yang terbaik. Inilah yang terbaik. Habis tu ustaz, kalau makcik minta mati arwah, kata, oh, makcik banyak amalan ke? Puasa pun tak qada ni. Dah masuk Muharram ni. Tok puasa qada ni. Qada awaknya, nak tahu ada kat tok hak puasa qada hari tu uzur. Umur 70. Mai haid lagi. Oh, sudah. Period. Yang mana faham, tak faham sudah. Dia makan, nyonya benar entah ni. Jadi tuan-tuan, nombor 1, rukun dia apa? Niat. Rukun yang kedua apa? Hijrah. Berubah. Tak usah tangguh lagi. Mati tak menunggu kita. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah dia, minta ampun padanya, mati bila-bila, masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Mati bila-bila masa saja boleh tiba. So, nak tunggu hijrah bila? Tunggulah Ustaz. Doakan. Dulu dah pakai tudung elok dah, hijrah dah. Tu balik umrah, pakai celok sampai tak boleh angkat mata. Tu, celok tebal tu. Saya dah hijrah. Ampunkanlah dosa saya. Kena 2 bulan, lepas tu buka balik tudung. Saya tak nak hipokrit. So, saya nak jadi diri saya. Dan kepada semua peminat, tolong doakan saya untuk kembali berhijab. Ya, doakan saya ya. Ya Allah, ya Rahman kau. Kalau kau boleh kau tim dengan malaikat maut, tak apa. Bila malaikat maut datang, aku nak cabut nyawa kamu ni, Som. Boleh ke? Tahun depan lah. Atau siapa pula yang aku nak cabut ni? Kak Timah tu tengah sakit tu, pimpin dia dulu. Kalau kita boleh kautim macam tu, tak apa Kak Som. Kita tak boleh kautim. Kita bukan Nabi Musa, dia tampaknya malaikat maut tu. Yang datang ke rumah dia tu. Dia pun tak tahu orang, menyamuk orang. Dia ingat penceroboh, tampar orang tu. Tuan-tuan ada sepak malaikat maut, masalah kita ni. Tapi ada juga ustaz zaman sekarang, ada orang boleh cakap dengan malaikat, dengan cacing, semua cakap. Ya. Masya Allah, semut. Ya. Masya Allah. Maqali. Sudah tuan-tuan, ini masalah. Inna rahmatan maka payah entah ni. Kita bukan hebat macam dia, boleh cakap dengan malaikat. Yang ketiganya ialah jihad. Bersungguh-sungguh di dalam hijrah. Sebab ada orang yang datang sekolah Ustaz Jafri ni, saya nak hijrah Ustaz. Kita dengar tu pun seronok Ustaz. Tapi dia tak ada jihad. Bila kita kata solat, dia tak datang. Semayang, tak datang. 2 hari dia duduk. Nak balik lah, tak mau kerja semayang, lepak-lepak. Nak tidur pun tak ada. Kita duduk semayang, dia kejut kita duduk tidur. Makcik mai sini nak tidur kan nak semayang. Nak tidur balik rumah makcik, oi. Tak, dia marah kita kejut. Assalamualaikum. Salah. As-salah. Salah. Marah dah. Solah apa? Lah, dia tak ada jihad. Tak ada jihad. Hari Senin puasa, besok puasa. Besok sekolah saya, semua kena puasa. Semua kena. Buka puasa, free bagi makan percuma. Siapa tak puasa, saya tengok. Puasa juga. Tak ada maaf, tak ada excuse. Arafah ke apa bala ke, puasa. Okey, besok puasa. Puasa tak ada makan apa, puasa. Daripada kita puasa lah. Pukul 12.30 hari orang main hantar nasi pun tak. 12.30 dia pun main hantar nasi. Allah melaka sunnah. Orang ramai buka puasa 12.30 pula dah. Jihad tak ada. Jadi jom 3 ni. Hijrah kita dengan sebab niat. Hijrah kita, jom kita hijrah. Dan hijrah kita ialah dengan jihad. Wallahu'alam. Kak Som weh, kita ni jadi apa pun orang kata. Ni jadi abang depan ni. Orang kata kuat makan.
Tu, nampak? Dia tengok pula orang kurus. Ustaz dada apa? Tak pernah orang tak kata. Dia tengok Kak Nak duduk kat depan. Nah, tuan, kalau ustaz lain dia mana? Duduk depan. Ustaz lah mai duduk depan. Cara bercakap tu siap golek kepala tu yang mahal. No? Siap cakap tu dia golek-golek kepala. Kalau ustaz lain mana dia mai duk menyuruh balik tiang. Ustaz Abdullah mai tu depan. Kata tak habis-habis tuan-tuan. Kalau kita nak kira orang kata, tak hijrah kita. Hari ni apa yang orang tak kata tuan-tuan? Semua. Sebab masing-masing dah jadi wartawan, masing-masing dah boleh bercakap, sebab di tangan masing-masing ada media masing-masing. Dulu zaman kita 70-an, 80-an nak tunggu berita pukul 8. Nak tunggu surat khabar besok pagi. Tak pun radio pagi besok. Sekarang tak payah. Hari ni kata, hari ni boleh tulis. Hari ni berlaku, hari ni boleh sampai. Masing-masing mempunyai alat dan media masing-masing untuk menyampaikan. Kalau tuan-tuan nak hijrah, kalau tuan-tuan nak buat kerja apa, tuan-tuan tengok kepada apa yang dia orang tulis, tak jadi kerja kat Zoom. Tak jadi tuan. Yang pertama, dalam Islam ni, kita tak boleh seronok sendiri Aminuddin. Maksud saya, kita tak boleh main dalam gelanggang kita sendiri. Ustaz Japri, kalau dia main gelanggang dia dekat kidal saja. Oh, naya. Jadi kidal, dia tak jadi kidal. Macam kita main bola. Main bola, kita tak boleh main sebelah. Kita kena main dengan dua belah. Kena pi sebelah. Kalau duk main sebelah saja, tak main nama dia. Hang seronok sendiri. Sepakan gol Arumagam kepada Safiq Rahim kepada K. Kunalan kembali ke belakang, Safiq Rahim kembali kepada penjaga gol. Nampaknya Malaysia menguasai permainan. Safiq Rahim ke belakang, Gobi Ong kembali kepada penjaga gol. Nampaknya Indonesia langsung tidak memegang bola. Nak buat apa Badin? Tu namanya syok sendiri. Macam kita hari ni kan, tengok melaut 100,000 yang datang. Yang belum datang 2 juta. Yang 2 juta siapa nak buat dakwah? Kalau kita buat ceramah muka ni, besok malam ustaz lain pula main. Muka ni, abang kita hak hijau, Kak Nak hak duduk depan. Kak kita duduk kat gelak ni, dia main tak? Hak lain tu. Sebab tu tadi Ustaz Allah sebut perancangan Nabi SAW. Baginda adalah seorang yang sistematis. Baginda adalah seorang yang mempunyai pemikiran, perencanaan strategis yang sangat hebat. Orang yang ada strategi di dalam dakwah dia. Janji sampai. Apa yang orang tak kata? Semua orang kata pada Rasulullah. Tapi Nabi buat. Ni nampak ada adik-adik kita ni segak. Saya ni tuan-tuan Kak Nak kita tengok Muaz, tengok Aminuddin, Lutfi, Arsyad, Yash Chopra. Nah. Kita nampak depa handsome, manis, segak, lembut, sopan, santun. Yang ni Nabi Muhammad sebelum pindah ke Madinah, Nabi hantar anak muda nama dia Mus'ab bin Umair. Orang handsome, orang segak, lemah lembut, baik sebagai striker. Dia tak hantar Umar, dia hantar ni Muaz. Dia hantar Mus'ab bin Umair. Pasal apa? Pasal Mus'ab terkenal dengan hebat dia, gaya dia, style dia. Bila dia bercakap, bila dia berjalan, menimbulkan pesona. Sebelum dia masuk Islam lagi dah. Kalau dia berjalan tu tuan-tuan dengan minyak wangi dia, orang lain semua tak boleh lawan minyak wangi Mus'ab. Dia adalah yang paling wangi sekali. Bila dia lalu, dia bercakap, dia menjadi, wah. Maka Nabi lantik orang macam ni, kamu pergi dulu. Sebab tu tuan-tuan tengok, sekarang kalau nak jadi penyanyi, agak-agak muka Ustaz Allah dia ambil.
Tobatlah tuan-tuan weh. Muka saya reject lama dah. Muka habis-habis aku Ustaz Jepri kot. Buka serban K-pop ada. Cuba tengok mereka tiru Nabi. Tapi bukan dalam bidang agama. Mereka tiru dalam bidang pelakon. Dalam bidang seni. Dalam bidang yang melibatkan hiburan. Semua dia berbuat lawa-lawa. Yang cantik, yang segak. Saya balik pada umrah. Tahun lepas. Keluar pada cok pasport apa semua. Dah ambil beg apa semua tu. Keluar. Loh, ramainya orang sambut. Lah, mereka tahu mana aku balik. Rupanya bukan sambut saya. Mereka sambut K-pop. Cilakui betul entah. Lah, tu. Saya baru ni pergi ceramah di Kota Kinabalu. Memanglah orang Korea ni. Bukan hak perempuan, hak lelaki. 3 orang tu dia rambut tutup dahi. Aku ingat depan ni rambut palsu apa betul saya tengok dia tu. Kita jenis perak macam tu nak tengok. Mula-mula Ustaz, saya sampai kat hotel tu, depa ambil daripada airport buat pergi hotel, depa dah bagi kad dah Ustaz. Bagi kad dah, ambil dalam kereta bagi dah. Lalu kat depan resepsionis tu. Nak ambil tengok perempuan tu, Allah, orang Korea. Dia pakai spender. Depan orang ramai tu. Astaghfirullahalazim. Tak tengok rasa bazir tak? Allah. La ilaha illallah. Apa tahat? Saya kata kat Ustaz Nabil, moderator forum. Tak malunya ya Allah, pahala aku kurang lah hari ni. Allah. Bayangkan tuan-tuan, dalam hotel, orang punya ramai, dia seorang duk pakai bikini. Ni balik dari mana? Astagfirullahaladzim, Allah, tak apa, jangan tengok. Saya pun tekan tunggu lift, masuk lift kami 3 orang. Elok nak tutup, dia main masuk tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Cilakui betul. Dia kelak lari masuk sekali. Sudah. Betul-betul datang Ustaz Nabi tu pula. Saya kata, baik bukan depan aku. Saya pun menghadap ke sini. Tak mau tengok. Tengok cermin pula dah. La ilaha illallah. Aduh. Tak boleh kata apa Ustaz. Tu bukan salah saya Ustaz. Siapakah yang salah? Ku tak tahu. Jadi, mereka letak hak handsome yang segak pasal nak tarik orang. Ni, perancangan kita lagi 20 tahun, hak segak-segak ni, Ustaz Japri latih mereka jadi striker dalam agama. Mereka lah yang ke depan. Mereka lah yang bercakap. Mereka lah yang pergi dengan cakap, dengan bahasa, gaya, minyak wangi, segak semua. Saya bila sampai tadi tuan-tuan tengok nama semua ada. Kemah. Serban pun kemah bagus. Suka. Sebab kadang-kadang hak nak jadi striker ni tuan-tuan. Pi ceramah, pi duk ya anak-anak tu kasut kembang. Jenis apa tu? Besar-besar kasut duk ya anak-anak. Tak kerti pakai stokin ke mat. Kasut tulah hang masuk jamban, kasut tulah hang yang duduk seorang tinur apa. Kacau ni. Segak. Bila Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah, orang Madinah seronok tengok dia. Rasa semua nak baca Quran, nak belajar Quran. Tu nama dia striker. Kami ni Ustaz Japri ni saya ni kami midfielder. Tukang pas bola kat depa skor. Sebab tu striker seorang ya, nama dia Ronaldo. Nama dia Messi. Ustaz lah ni Harry Maguire. Tak faham sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan, tengok perancangan. Kemudian dilantiknya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Dia tukang bang, orang gelap. Orang gelap ni tuan-tuan sampai sekarang, cuba tuan-tuan tengok apa beza orang gelap dengan kita hak cerah. Hak gelap suara sedap. Cuba tengok Michael Jackson. Just beat it. Lari tikus tak payah beracun dah, mati budak tak. Dia pun pasang lagu Michael Jackson, lari segala tikus. Cuba tengok suara tu Whitney Houston. Wow,
Suara ni Nat Bulu Roma. Cuba tengok suara Nat King Cole. Sedap suara Nat King Cole. Red Cells in the sunset. Wow, kita dengar tu. Oh, suara mahal. Nama dia Nat King Cole. Cuba tengok orang-orang tu hak nyanyi nu belah Bollywood, Kollywood, Tamilwood. Suara sedap tak? Sedap. Sedap tengok Lata Mangkeshkar. Suara tu dia sedap. Sedap. Savan ka mahina pavana kare sora tiara raju mein hese jaise ban mana chimor. Sedap sebab tu saya gelak. Faham tak faham tu dah. Tu riak tu tak. Nabi dia lantik. Tapi kalaulah Bilal bin Rabah pergi perang, siapa nak bang? Masjid kosong ke? Tak. Nabi pemikir yang hebat. Dia ambilnya sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Maktum yang buta jadi Bilal. Orang buta tak kena perang. Dia uzur buta nak pergi perang bukan nampak. Ni nak tembak taman anak tu, dia tak nampak. Memang maka Islam tetap ada walaupun orang berjihad. Nampak tak Nabi Abdullah ibnu Maktum dia letak hak buta. Sebab apa? Sampai sekarang hak buta walaupun dia tak nampak tapi suara buta sedap. Tengok SG Bank buta. Nu penyanyi perempuan Indonesia nu buta sedap. Cuba kita fikir, aku ni ikut Rasulullah. Aku ni nak hijrah pada Rasulullah. Cuba tengok dalam masjid kita berapa ramai Tok Bilal hak buta. Kalaulah di tempat kita ni tuan-tuan, semua masjid ambil seorang buta jadi Bilal. Selesai masalah orang buta. Bagi rumah dekat dia sebiji, bagi dekat isteri dia seorang, main bang. Ambil hak Nabi buat je, buta je. Tak payah mereka duduk menyanyi kat pekan Nat. Ni duduk menyanyi kat pekan minggu, pasal minggu do main kau dia pejam mata no. Semenjak kita berpandangan, pandang apa hang buta? Nampak sangat menipunya. Mata bertentang, nak bertentang apa? Tuan-tuan tak kesian ke dekat isteri dia duk buta? Cang. Saat lagi habis menyanyi pukul 12 duk pegang bahu belentah jalan. Kalau betul yang ikut Nabi, ambil mereka hak buta ni, bagi rumah sebiji, bagi gaji kat dia, bagi mikrofon kat dia. Selesai masalah orang buta. Orang Islam tengok bagus, yang bukan Islam kata, oi, macam ni Islam jaga no, bagus ya. Ni mereka duk nyanyi kat bekanak tabung tu, mana dia tu, tabung tadi tu, tak depan tu. Kita duk tengok, tak tolong lah. Tu belum masuk jual tisu. Bawa duit tisu tu heret anak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tisu encik. Hak makan tom yam tu jekah. Sibik Ustaz Allah bukan, jekah. Hang tak nampak ke? Nak nampak apa dia buta. Aku tengah duk makan ni. Tuan-tuan ambil tak sikit pengajaran daripada Nabi? Aiman. Kalaulah kita ambil orang buta seorang macam Nabi buat. Bagi zakat kat dia orang susah. Jadi Bilal, bagi gaji kat dia 2,000. Selesai Ustaz lah. Tapi apa yang akan berlaku? Tadi Ustaz sebut, hasad, dengki. Orang kata juga. Tak ada beban batu digalah. Tak tahulah orang sekarang ni. Berapa elang bagi kat dia? 2,000. Sedap 2,000 nebang. Ya. Kalau gitu hang buta tengok. Ni masalah kita ni hati hak Ustaz tu sebut tadi ni. Kata tak habis. Kita nak ikut hak Nabi buat sampel. Tuan-tuan, saya buat sekolah macam Ustaz Jafri ni 2005. Sekarang saya tengah duk buka di Sungai. Duk ada 11 ekar. Tadi pergi tengok projek 11 ekar. Ada orang main ustazah mana tu, ada duk main tadi, dia tanya Ustaz, cukup ada duit? Tak ada. Tak cukup, saya stop. Cukup, kita buat. Ada duit, kita buat. Kita buat. Saya kata saya tua dah ustazah. Penyakit banyak. Jantung lah.
Salah kata nak recommend kat dia, dia pun jantung. Belum try, belum tahu. Tuan-tuan nak. Kan? Dia tarik balik. Ya, tarik balik peraturan mesyuarat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Betul. Kalau tak ada sumbangan pada tuan-tuan, tak jalan sekolah kita ni. Kalau tak ada usaha pada ustaz-ustaz macam kita ni, ceramah merata, mencari duit untuk sekolah, tak tahu tuan-tuan. Sebab mereka kata jenis-jenis macam kami ni penunggang agama wang, penunggang agama. Saya baca komen, saya tengok TikTok saya, ada orang komen, jadi kaya dengan berceramah, penunggang agama, dia kata kat saya. Pasal apa hang kata macam tu? Pasal dia tak tahu. Tadi Ustaz Jeffrey tanya, kenapa ada orang cakap macam tu? Jawapan dia sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia main ikut saya sekali, tak payah sekali lah, duduk seminggu Seminggu duduk dengan saya, tak payah ikut sampai mati, ikut seminggu Macam mana teruknya kita buat kerja. Dia ingat kami ni tak bayar cukai Saya bayar cukai. Income tax saya bayar. Kena income tax tuan-tuan. Saya kena 28%. Malam ni Ustaz bagi sagu hati kat saya. Katalah dia bagi 1,000. 280 tak boleh belanja. Kena saya bagi kat kerajaan lah. Jadi jangan cakap macam tu. Kami juga penyumbang pada ekonomi negara. Tanya pada orang hak kutuk kami tu, berapa persen dia bayar income tax? Saya bayar 28%, tuan-tuan. Tinggi, tuan-tuan. Kalau 1,000, duk ada RM280 kena bagi dah. 100,000, duk ada 280,000 bagi kerajaan dah. Tapi berapa banyak sekatan pada kami ni. Hak nu boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. My income tax, dia korek sampai habis. Kena boleh tak? Jadi jangan cakap kami ni agamawan. Kami bela orang miskin, kami jaga orang susah, kami jaga anak yatim. Sepatutnya orang macam kami ni diberi bantuan. Ni dah lah pi tolong orang, bantu orang. Kena lagi cukai lagi. Mampus tuan. Jadi pasal mereka tak tahu. Bila tak tahu, mereka kutuk, kau suka mereka. Sebab tu tuan-tuan, saya nak minta derma, saya malu. Pasal orang duk kata, Tim Milo lah. Orang kata lah, ni tu ada Tim Milo. Lepas tu Tim Milo. Sebab tu saya kata tak boleh lah. Kita buat macam ni, kita ikut hak Quran sebut. Kita bisnes. Adik-adik, bisnes. Bisnes apa? Bisnes mengikut Quran. Hijrah akan datang. Al-Fatihah. Sama lah. Al-Baqarah, lembu betina. Kenapa Allah tak letak Al-Fatihah Muhammad, Al-Fatihah Nuh, Al-Fatihah Ibrahim? Letaklah surah Ibrahim, surah Nuh, surah Muhammad. Kenapa letak lembu betina? Kajilah di Malaysia ada 8,000 masjid, ada 18,000 surau, 24,000. Kalaulah satu masjid, satu surau buat 10 ekor korban lembu, bermakna dia ada 240,000 ekor. 240,000 ekor lembu, kalau darat dengan 5,000 seekor, ada berapa bilion? Kalaulah orang masjid tubuhkan konsortium masjid-masjid surau seluruh Malaysia berpakat bela lembu saja, tak payah kutip derma. Tapi pasal kita tak pakat. Adik-adik bela susu lembu, dek. Esok ajak Ustaz Jeffrey pergi ke daerah daripada nak pi Batu Kurau, masuk kiri nak pi Selama tu. Punya besar kat semua. Ladang susu lembu. Kelang susu lembu besar lah. Mai ke orang Melayu, bodoh je lembu. Mai ke orang Melayu, lembu dia cucuk hidung. Mai ke orang Melayu, bodoh. Dapat kat orang kafir. Akhirnya, kita di rumah susu lembu. Tuan-tuan tahu tak, susu lembu perolehan dia setahun $1 trilion satu dunia.
Australia ambil, New Zealand ambil, Belanda ambil. Yang tak ambil kita. Pasal kita anggap lembu tu bodoh. Padahal Allah letak surah nombor 2 lembu betina. Jom tuan-tuan kita pakat. Masalah kita sekarang tak pakat. Belah lembu kambing je. Belah lembu je. Buat korban boleh. Buat kekah boleh. Buat kenuri kahwin boleh. Buat serundin boleh. Ni Ustaz Lah ni tiap-tiap bulan pergi umrah. Tuan-tuan tahu tak? Umrah Malaysia 250,000 orang setahun. 250,000 orang setahun. Beg umrah ambil dari mana? Beg bagasi ambil pada mana? Kain ihram ambil pada mana? Tali pinggang hijau ambil pada mana? Stokin ambil pada mana? Sarung lengan ambil pada mana? Tak ada hak Malaysia punya. Jom seluruh persatuan, pondok-pondok, sekolah-sekolah agama rakyat seluruh Malaysia berpakat, kami akan keluarkan beg bagasi kami sendiri. Yang mana nak pergi umrah, tolong ekonomi kami. Yang apa pergi tolong negara tu buat siapa? Tak payah kutip tabung malah ni kat sungai. 250,000 orang tiap-tiap tahun pergi umrah. Satu beg duk ada RM80. Satu beg kecil RM40. Satu beg galah, beg pinggang lagi. Kain ihram pula hak tebal RM120, hak nipis RM70. Hak lagi nipis RM40. Dia ni pakai kain ihram ke apa, langsir apa, duk jarang tengok ni. Allah, tuan-tuan weh. Siapa agak-agak yang nak jadi striker untuk menggerakkan ekonomi kita? Sebab kita memilih untuk berpecah belah. Habis orang lain lah pegang. Sebab tu tuan-tuan, saya buat satu filem. Nama dia Zim-Zim ala Kazim. Saya kata saya nak harap derma. Mana boleh? Saya tanya, sekolah ni kena cukai tak? Dia kata kena cukai. Saya kata sekolah pondok pun kena cukai. Dia kata saya ambil yuran. Untung. Saya kata yuran RM40 sebulan. Untung apa? Elektrik tak lepas, air tak lepas. Bukan semua bayar. Hak apa-apa ke dana, free. Tadi balik-balik pada Sungkai, satu makcik mai jumpa ustaz, minta duit, nak buat gigi palsu. La ilaha illallah. Nak nikah apa? Berapa makcik? 1,200. Saya kata tak apa malam ni. Saya pergi ceramah, dia pun bagi saya hati, saya pergi ke makcik. Nak buat gigi pun saya tanggung tak. Tu pun kena cukai. Oh, nayon. Sebab dia kata berasaskan untung. RM40 tu untung. Saya kata kat pegawai tu, encik main ganti saya, encik jadi pengetua pula, encik bagi RM40 ni untung tak mana? Makan dia, sakit dia, buah pinggang dia, kanser dia, atas RM40. Jadi sampai bila? Saya kata, tak apa, kita cari duit, kita buat filem. Tu yang baru ni buat filem Zim-Zim ala Kazim. Modal RM600,000 kan? Dapat RM4 juta. Alhamdulillah. Tapi tolak kat pawagam, tolak cukai kerajaan, cukai. Tolak ni agak-agak RM1 dapat. Tu saya target sebenarnya 100 juta. Riak pula dah tak ni. InsyaAllah. Kenapa Ustaz Kazim berlakon? Sebab tadi saya sebut, yang mai hari ni 100,000, yang tak mai 2 juta. Yang mai hari ni orang Islam, hak tak Islam tak mai. Saya nak bagi dakwah sampai pada mereka. Kalau nak ceramah macam ni, hak tak Islam tak mai, hak rock tak mai, apa pun tak mai. Tuan-tuan je mai. Sekarang saya nak buat satu benda yang mereka mai. Dan mereka dengar ayat Quran. Mereka dengar ayat Quran. Mereka dengar nasihat. Mereka dengar. Buat filem siap. 2 tahun. Saya tengok di Aeon Kelebang, ada 40 Cina main tengok. 2 baris nirai panggung tu. Cina, saya duduk atas sekali. So, duduk tengok, dia pun duduk gelak. Gelak. Habis-habis ceramah tu, nyonya tu main jumpa saya, nak ambil gambar. Dia kata, Datuk, you sakit tu betul ya? Saya kata, betul ya. Waktu tengah berlakon tu, tengah sakit kulit. Macam katak. Oh, ayo. So, sudah sekarang sudah sihat. Sudah sihat. You maafkah? Itu, you bagi kasih maafkah? Ya. Apa saya? Sebab Islam suruh maafkan. Allah Tuhan Allah suruh kita maafkan. Wah, itu macam kah?
Ya, kita kena baik dengan orang. Kita tak boleh dendam-dendam dengan orang. Sebab tu saya sakit pun saya maafkan dia. Oh, banyak baik banyak baik bagus bagus. Boleh gambar? Boleh. Itu dakwah tak? Dakwah tak? Saya baca ayat Quran dalam filem tu. Di akhir filem tu tuan-tuan, saya pegang mikrofon ni Ustaz. Di akhir filem yang mana tengok tu, ada satu orang melutut minta maaf beruk, minta maaf beruk. Dia minta maaf Dato' maaf beruk lah tu. Beruk main mana pula ni? Saya pegang mikrofon. 1 bulan Ramadan saya jadi imam tarawih. 2 malam je saya jadi imam, masuk malam ketiga tak boleh akak nak. Dia kencing 1 hari 1 malam 30 kali. Tengah duk semayang nak terkencing, lari. Lagi pembek uduk, kencing lagi. Masuk malam ketiga, masuk wad. Masuk wad 2 hari. Masuk malam kedua, pi ke tandas tak boleh keluar ayak. Ayak kencing tak keluar. Oh, menjerit. Panggil nurse pukul 3.30 pagi. Pukul 4 pagi, doktor main tebuk sini, keluar air kencing. Besok buat scan, buat MRI. Bila buat, bahagian atas perut ni, bawah pusat saya ni ada benda putih. Doktor tu kata, Encik Ustaz lah, ini ada satu benda putih mungkin ini yang mengganggu you punya kencing Oh, apa benda tu doktor? I not sure, but something like cancer So kita sudah meeting kita kena melakukan cepat prosedur mengeluarkan itu putih-putih Okey doktor, bila doktor nak operate? Kita takkan operation sebab you ada kencing manis Jadi ada risiko, kita akan mengambil risiko yang rendah So macam mana? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing itu yang saya pegang mikrofon tu. Akan masuk kabel melalui saluran kencing dan kita akan tarik keluar itu putih. Saya tanya macam mana nak tarik? Kita akan sekali dengan kamera. Kamera akan masuk sekali. Abang-abang, mai saya buat sekarang. Ada kamera lagi. Buatnya tersangkut kamera tu tengah-tengah abang macam mana bang? Saya dengar-dengar nak buat tu saluran kencing, nak buat sangkut saya gulungsok tu. Saya kata, doktor, let me discuss with another doctor, my second opinion or third opinion. Okay, ya, boleh pak, boleh. Saya pun panggil doktor seorang lagi, panggil doktor India seorang lagi. So apa? Buat. Tawakal tu Allah, bius, fully bius. Aku tak mau tengok besar mana kabel tu. Dia masuk, dia jolok kok suka hang lah. 2 hari saya tunggu doktor yang buat, tak masuk-masuk. Mana bagi doktor ni report mana? Lepas 2 hari baru dia masuk kat nak. Encik Ustaz kita sudah melakukan prosedur So macam mana doktor? Bila kita masukkan kabel kita mau tarik itu putih itu putih lari atas. Makin atas. Oh sudah. So kita pun takut risiko kita keluar. Masih ada lagi, masih ada. So kita sudah meeting kita akan melakukan kali kedua. Kali kedua. Kak Som menderita Kak Som. Berapa bulan ni kencing tak boleh ni, duk bawa beg. Ceramah jalan pakai jubah macam ustaz masa tu. Pakai serban. Depa tak tahu dalam tu beg kencing. Sebab tu berhati-hati dengan pakai jubah, tak tahu apa benda ada dalam dia entah. Plastik beg kencing pun tahu. Dia buka yang tu balik, dia suruh belajar kencing balik. Allah tuan-tuan, sakitnya. Allah. Lama-lama okey. Saya sembahyang Jumaat, baca khutbah, saya sembahyang sunat, dia duduk sebelah saya. Dia duduk sebelah saya, dia kata habis sembahyang dia pegang saya. Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya yang sihirkan Ustaz. Yang buat kencing. Dia menangis, kata dah. Malu orang tengok. Dah, saya maafkan, pi balik. Nama dia saya tak tahu, dia dari mana tak tahu, yang dia marah kat saya pun saya tak tahu. Saya kata saya maafkan awak, dunia akhirat pi balik.
Adegan dia minta maaf tu yang saya buat dalam filem Zem-Zem Al-Kazim Plus kali. Yang itulah yang orang India diceras tengok dengan saya. Dia pun tengok Dia ambil gambar dengan saya. Datuk, touching Saya pun ketawa Tapi saya touching You boleh maafkan orang. Saya kata Allah sebut dalam Quran, khuzil af, berikan kemaafan. Wa'mur bil urf, suruh orang buat baik. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang jahil. Tuan-tuan, itulah dakwah. Sekarang masih ditayangkan. Dah sebulan, tuan-tuan. Dah sebulan filem ni ditayangkan. Masih lagi ditayangkan di panggung wayang. Hebat, tuan-tuan. Alhamdulillah. Filem lain 3 hari, 4 hari calik but. Yang ni masih bertahan. Doa. Tapi berapa ramai yang Ustaz Jifri sebut tadi yang kutuk? Apa Ustaz Kazim pergi ajak buat benda syubhah, tak syubhah, haram. La ilaha illallah. Duklah panggung wayang apa lagi? Romen lah. Romen apa? Operasum bongkok berjalan nak romen apa? Yang main tengok dengan laki dia, main tengok dengan isteri dia, main tengok dengan anak cucu duk tengok. Romen apa? Duk romen. Duklah panggung wayang, romen lah. Tuan-tuan, saya ni meniaga sate. Saya kalau meniaga sate, saya cakap apa? Sate! Pak saya meniaga sate, saya buat sate. Mi kare. Sup tulang. Ada tak meniaga sup tulang belakang tu sebut tom yam. Tobat lahum tak ada. Dia meniaga sup. Kalau ada orang cakap, masuk panggung wayang, romen. Maknanya dia yang romen. Kita masuk nak enjoy, seronok lepak tengok TV. Pengajaran ada. Saya buat, tuan-tuan. Pengajaran dia apa? Saya kata nak ajak saya berlakon boleh. Nombor 1, tak ada pegang-pegang. Sentuh-sentuh tak ada. Sorry, tak ada sentuh-sentuh. Sebab tu dalam filem tu saya baca Quran. Bila saya baca Quran, saya muntah darah. Realiti dia, saya tengah baca Quran di rumah, tengah baca tu, tuan-tuan, saya muntah darah. Isteri saya bila tengok saya muntah, terekam. Abang, ya Allah, abang muntah. Dalam filem tu buat juga, saya muntah. Tapi isteri saya dalam filem tak pegang. Abang, kenapa abang? Tak real langsung, Ustaz. Tak boleh pegang-pegang, Ustaz. Pasal itu syarat dia. Mereka kutuk pula. Tengok Ustaz Kazim muntah atas Quran. Sabar, abang. Oh, itu trik filem. Dia ada cermin. Saya kena muntah atas kamera tu. Bukannya muntah atas Quran tu. Muntah atas cermin. Tapi nampak dalam filem muntah Quran. Kita tak reti filem, jadi pening. Itu yang saya kata tadi. Pak saya tak reti. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya buat syarat apa? Nombor 2, semayang. Nak berlakon, jom semayang. Syarat, terima. Yang ketiga, tutup aurat. Ada seorang je tak tutup, orang Cina dalam filem ni. Perempuan Cina. Jadi tuan-tuan, bayangkan akan datang kita buat filem yang skrip dia bagus, yang arahan dia bagus, cerita dia bagus, tak ada romen-romen, tak ada naik motor ESP, RX, tak ada. Seronok tak tengok? Yang jadi hero Ustaz Lah, yang jadi playboy Ustaz Jafri, yang jadi Tok Wan saya. Semua baik-baik berlakon. Akhirnya kita tengok panggung wayang, bagus. Dan pengarah dia pun, kalau dia mati pun tak ada apa-apa dah. Sebab filem dia bagus. Kameraman pun, dia berlakon, dia tak berlakon pun, dia ambil gambar tu pun elok dah. Sebab semua tutup aurat. Bukankah itu mengubah orang untuk jadi baik? Bukankah ini yang Rasulullah buat? Kamu pindah ke Madinah, di Madinah ada kebaikan untuk kamu. Kita ubah. Jadi alternatif. Hijrah. Kalau kita tak sediakan tempat, di mana mereka nak buat? Kita ajak orang berubah, tapi kita tak tolong. Kita ajak orang berubah, tapi tak tolong. Nak hijrah tang mana, tuan-tuan? Ada yang bertatu sini. Saya kalau setakat bertatu sini, tak heran langsung. Tatu di belakang, lagi saya tak heran. Tapi kalau tatu di tengkok, saya heran. Tang halkum ni dia macam mana dia cacahan tak sakit tak? Besar ni.
Ustaz, saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Jom. Ni boleh tattoo je mana? Tak apa, takkan nak striker pun. Kita pergi tuan-tuan, dia buka baju, pakai ihram kat Madinah, nak naik bah tu, tengok bapak. Bukan tang tengkuk je, penuh tang belakang ni. Yang makcik tu main, Ustaz, takut apa? Dia bukan something macam dia nak pergi umrah. Tuan-tuan, kita duk ajak orang bertattoo berubah. Di mana tempat nak buang tattoo? Di mana? Saya ada tattoo. Di mana tempat nak buang? Seorang pun tak erti nak buang. Hijrah apa? Tempat tak ada. Bayangkan satu masjid, itu tempat buang tattoo. Pergi masjid tu. Nuhak jadi pondan tu. Oi, bapuk. Dia tumbuk kita lebam. Kita kena cakap dengan bahasa yang sopan, bang. Berubahlah, bang. Kalau dia berubah, di mana dia nak kerja lepas dia berhenti daripada jadi pondan? Kita ada kilang mi, kita ada kilang, kita ada perusahaan untuk dia kerja, untuk ganti ke tempat dia yang bekerja di lorong. Bercakap memang senang, tuan-tuan. Haram. Okey, sekarang saya nak hijrah. Mana tempat saya boleh kerja? Aku suka mana-mana hang. Ni apa? Nabi Muhammad sebelum dia pindah, Nabi Muhammad tu dah set dah dengan apa di Madinah. Salman, ya, kamu dipersaudarakan dengan Abu Darda. Pergi duduk sana. Ada orang yang jaga dia. Akhirnya mereka pindah ke Madinah. Dah ada rumah, dah ada kebun, dah ada adik-beradik dah. Ni hak hijrah, hak pondan ni nak hijrah ke mana? Saya bagi dekat dia, kerja kedai makan. Dia mai jumpa balik, Ustaz. Dia kata nak berhenti, mereka raba. Dia duduk basuh pinggan, mai buat-buat tu raba celah punggung ni. Dia pakai baju seluar dalam ni perempuan pula, lembut je tuan-tuan ni. Yang tu tak apa, Ustaz, kedai makan, Ustaz. Ni, pakai jubah ni. Pergi masjid. Dia mai teriak kat pejabat saya. Kata tak sangka, Ustaz, orang masjid pun raba. Oh, sudah tuan-tuan. Macam mana dia para abang macam mana? Dia pakai jubah, dada duk ada silikon lagi ni, ada lagi dua. Duk berjalan, pergi sembahyang tuan. Pergi angkat takbir, tu bila duk tengok Allah, mana masalah. Hamba Allah tu pergi ke Jamban, dia ikut. Saya kata, abang jangan boikot masjid. Abang ambil serban, ridak tu letak tutup situ. Buat Palestin sikit ni. Tak, dia pun tak tengok ni. Abang pun main satu hai pula, jubah ketat pula gini. Orang tengok lah, Tok Syed naik. Jom tuan-tuan, kita menjadi satu alternatif untuk buat. Ini sekolah pondok macam Ustaz Abdullah tempat dia, Ustaz Japri tempat ni. Kalaulah kita bantu tempat Ustaz Abdullah ni tuan-tuan, berapa ramai hak pondan nak masuk? Berapa ramai yang etis nak masuk? Berapa ramai yang melakukan benda-benda yang bukan-bukan nak berhijrah? Tapi sekarang ni mereka nak hijrah tak mana? Sekolah saya terima 2 pelacur 10 tahun lepas. 10 tahun lepas, Ustaz, saya pelacur. Allah. Macam mana kau kenal saya? Dia beli CD saya. Masa tu CD. Dia dengar, dia berubah. Ustaz, kau nak hijrah? Boleh, main duduk sini. Tapi bukan seorang, 2 orang. Dua-dua pun kerja macam kau. Kata dia. Okey. Tu kakak nak makan apa, Ustaz? Apa yang saya makan, kak makanlah. Tapi akak ada simpanan. Simpanan tu duit mana? Duit meniaga itulah. Niaga nasi lemak. Kak, duit tu haram. Kak duk meniaga tu haram. Itu nak buat macam mana duit tu, Ustaz? Nak pulangkan balik ke? Takkan nak cari pelanggan balik. So, datang ambil ni. Kamu 4 kali. Jangan, tuan. Yang tu duit tu kak pergi bagi ke Baitul Mal. Kak duduk sini, kak belajar, kak hijrah. Apa ada makan, kita makan. Tak ada, kita puasa. 2 tahun dia mengaji, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak bantu sekolah macam Ustaz Japri, sekolah Ustaz Abdullah, mana nak buat? Dah lah tak dibantu, kena tekan pula dengan cukai. Allah, sedih tuan-tuan. Tu saya rasa, saya pun nak ceramah makin susah. Tempat ni tak boleh, negeri ni tak boleh. Kadang-kadang bukan saya sakit hati, minta maaf, saya bukan sakit hati. Kadang-kadang jadi penceramah luar negara lagi senang daripada penceramah dalam negeri. Penceramah luar negara bagi jet, bagi escort. Hak kami ni pandai-pandai hang. Penceramah luar negara tak ada tauliah pun. Bagi ceramah. Hak kami ni ada tauliah pun tak boleh.
Fikir-fikir rasa macam nak duduk luar negeri. Saya berceramah di banyak negara, tuan-tuan. Punya susahnya kita nak ceramah di negeri dia orang. Macam-macam syarat. Tapi kita di Malaysia ni, Allah, alhamdulillah, bagus. Bagus. Saya tak jealous langsung, tuan-tuan. Bagus. Tapi bagilah benda yang sama, keadilan yang sama pada guru-guru tempatan. Mereka ada sekolah, mereka ada pondok, mereka ada warga mas, mereka ada anak yatim yang mereka nak bela. Hak luar negara tu habis-habis balik ceramah pergi tempat dia, habis dia tak kacau apa. Kita ni. Jadi sama-samalah bantu. Kalau tak bantu, saya rasa sekolah saya tu kalau tak ada bantu hari saya pula kencing manis lah, jantung lah, apa lah. Kalau saya mati, tuan-tuan, tutup lah sekolah. Mana nak pergi 170 orang, campur dengan budak tahfiz 250 orang. Tak sakit kanser, yang miskin, yang apa-apa kedana ni nak lari pergi mana? Yang pondan, ni etis. Ada etis yang tak percaya dengan Tuhan. Saya duduk terbiah di sekolah ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom, jangan sekadar hijrah ni buat sambutan saja. Tapi yang lain-lain kita tak hijrah pun. Wallahu a'lam. Minta maaf pada Ustaz lah, ambil masa yang panjang untuk second round ini.